Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton video aku di dalam YouTube channel aku. Okay. So, pagi ni apa yang aku nak share? Aku bangun pagi tadi. Uh, Kelang kabut ni tengah siapkan apa-apa task yang perlu disiapkan dan sama-sama tu aku tengok Facebook dah ramai orang share berita daripada Awani, daripada ekonomi, apa benda banyak lah. Semua cakap harga rumah akan naik. So yang itu nanti of course akan ramai lagi yang akan buat sharing lebih detail dan technical. And cuma aku nak buat simple straightforward video. Okay, simple straightforward video yang mana apa cerita ni dengan harga rumah. Kalau kita tengok dan korang pun kalau scroll kat Facebook ke Twitter dan sebagainya, mungkin korang pun akan jumpa yang artikel-artikel yang menyatakan harga rumah akan naik. So kita masih kat PKP, harga rumah akan naik. So adakah ini bubble housing macam yang terjadi dekat US tahun 2008. So apa cerita yang terjadi dekat US 2008 tu? Okay, so yang ini aku nak share dengan korang untuk video kali ini. Bubble versus price. Adakah pasaran tanah akan jatuh? Okay, so kalau korang pernah tengok cerita The Big Short, aku memang suka gila cerita ni. Yang mana Dr. Michael Berry kot. Yang lakonan Christian Bale ni. Pada tahun 2008, orang lain semua tengah seronok membeli rumah, tapi Christian Bale ataupun Dr. Michael ni dia short. Siapa yang tak faham technical tu, korang boleh go through video-video yang cerita lebih detail tentang short ataupun long dalam saham lah biasanya. Basically kalau nak mudah faham, short ni long ni kita beli masa rendah, jual masa tinggi, itu long. Ataupun kalau saham tu bermula daripada RM1, kita beli RM1 seunit, lepas tu dia naik RM2, kita jual. Tapi it's not as simple as that lah. Tapi short pula, masa dia naik dekat RM2 tu, kita short. Lepas tu dia jatuh ke RM1, and then kita buy balik. Dia macam kita pinjam. Short ni macam kita pinjam barang tu, lepas tu kita jual kat orang lain. Kita pinjam, kita jual kat orang lain. Lepas tu bila dah dapat hasilnya tu, kita pulang balik dekat kedai tu contohnya. Aku mudahkan lagi, aku cuba mudahkan lagi. Okay, kau pergi ke kedai. Kedai tu kedai kawan kau. Dia jual let's say lah, dia jual satu okay, gini. Okay, dia jual iPhone ni. Kedai tu kedai kawan korang. So dia jual pada harga RM4,000. Contohnya lah RM4,000. Yang korang tahu harga iPhone akan jatuh. Korang tahu harga iPhone akan jatuh sebab iPhone baru nak keluar contohnya. Jadi kau cakap dengan member kau, bro aku nak pinjam sekejap iPhone ni. Nanti aku dah pakai, aku dah okey apa semua, aku akan datang balik untuk membeli pada harga semasa. Bukan harga hari yang aku pinjam ni, tapi pada harga semasa. So kawan kau ni as owner of kedai, dia mungkin dia tak tahu pasal harga iPhone akan jatuh. Dia pun cakap okey lah, so berapa lama kau nak pinjam? Mungkin seminggu contohnya. Ini untuk pemahaman je lah. Dia tak tahu harga minggu depan akan jatuh. So dia akan beli pada harga semasa kan, harga yang dia pulangkan balik. Okey, so iPhone tu dia dah pinjam kawan dia. Lepas tu dia pergi jual kat orang lain dengan harga RM4,000 contohnya. So dia dah dapat RM4,000 tu. So dia tunggu minggu depan, harga tu dah jatuh. Dia pergi balik kat member dia, bro hari ni harga iPhone kau jual berapa? Dia kata hari ni iPhone drop bro, aku jual RM2,000. Minggu lepas RM4,000, sekarang RM2,000 aku jual. Okey, aku nak beli iPhone yang aku pinjam hari tu. Nah, ni RM2,000. So dia untung RM2,000. Itu secara paling mudah yang aku boleh cuba nak fahamkan lah. Mungkin silap ataupun tak tepat, dan korang boleh refer video-video berkenaan dengan teknikal analisis dan macam mana stok ni berfungsi pada orang yang lebih pakar. Tapi basically macam tu lah.
Okay, so Dr. Michael Burry ni dia buat macam tu. Orang lain membeli tapi dia short stock housing market. Dia expect housing market akan jatuh. So geng-geng 3 orang ni yang dalam gambar ni, dia orang semua short. So dia orang gain gila-gila bapak lah masa 2008. Orang lain memang suffer, gulung tikar, rumah kena lelong dan sebagainya, tapi dia orang gain gila-gila bapak tu in a crisis yang 2008 dekat US. Malaysia tak terkesan sangat. Malaysia tak terkesan sangat dengan apa ni, housing bubble ni. Mula-mula aku tak faham tau kenapa Malaysia tak terkesan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok hari ni pula, harga pun makin naik. Lepas tu ekonomi macam menguncup, MCO, orang tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Tapi kenapa harga rumah makin naik? Adakah ini satu petanda bubble? Maksud bubble ni adalah dia dah kembang gila, lepas tu dia meletup, dia burst. Bila dia burst tu semua jatuh. Contoh macam korang beli saham masa tengah, contoh Bitcoin lah, tengah tinggi mahal kan, korang beli, tiba-tiba dia drop. So siapa yang beli dulu dia untung, tapi masa beli masa tinggi tu dia jatuh, yang itu rugilah. Sama juga housing market, beli tengah mahal, tiba-tiba dia drop. Bila drop, siapa yang beli time mahal rugi, lepas tu harga turun, dia untung lah. Basically nampak mudah macam tu, tapi sebenarnya tak semudah macam tu lah. Okay, so pertama sekali, kalau kita tengok kenapa Malaysia tak terkesan. Kalau korang tengok dekat sini, HPI ataupun Housing Price Index, kalau korang tengok dekat tahun 2008, US memang teruk ni kau sampai Lehman Brothers pun bungkus gulung tikar. Tapi Malaysia maintain lagi Malaysia 2008 cun lagi dan terus naik ke atas. Ni Housing Price Index lah ni. Okay, GDP dia macam tak berkembang ataupun dia menguncup. Lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia macam stagnan, dia turun sikit. 2008-2010 ni kan. Tapi dia turun tapi tak menjunam lah. Tapi harga rumah yang naik. Pendapatan KDNK, keluaran dalam negara kasar, dia macam menguncup ataupun menurun sikit, tapi harga rumah maintain naik. Apa cerita ni kan? So sekarang dah 2021, dan kalau korang tengok dekat 2021 hari ini, semalam punya berita, harga rumah dijangka meningkat 3.0 sehingga 12%, 3 hingga 12% pada 2022 dan 2023. So semalam kebetulan memang ada orang WhatsApp aku, dia tanya, boleh ke nak beli rumah time ni? So adakah lepas ni harga rumah akan jatuh dan sebagainya. So kalau korang tengok by history, kat mana harga rumah tu dia nak pergi. So basically kalau lah betul ada kejatuhan pun, kita tengok dekat sini tahun 1997-98 ni, 96-98 dia dah naik and then dia drop. Memang betul dia drop, tapi kalau korang compare pada tahun 2004, 2005 lebih kurang, dia dah recover balik pada harga yang dia drop lepas. Lepas tu dia continue untuk terus naik. So basically even kalau korang membeli rumah pada tahun 1998 pun, korang tak rugilah. Itu yang cuba aku nak sampaikan, nak korang faham. Dan the best part is bila kita membeli ketika krisis. Kalau Warren Buffett dia kata, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. So waktu sekarang ni orang tengah takut nak membeli sebab dia fikir tak ada pendapatan, kerja tak ada, apa semua, MCO, ada tempat yang dah PKPD. So orang takut untuk membeli kan. Dan inilah sebenarnya waktu yang pada aku personally, aku rasa memang the best time to buy a property. Sebabnya kalau korang nak cakap harga rumah tu jatuh, korang boleh tunggu harga rumah tu jatuh, dan even kalau rumah tu jatuh pun korang pun tak perasan dan korang pun tak akan membeli juga macam ni.
Dia perbezaan dia tak banyak, tapi korang akan jatuh lagi, sedangkan sebenarnya dia dah semakin menaik dan akhirnya terus naik dan terus mahal, dan korang pun tak apalah, tunggulah lagi. So macam ni tak apa, akan jatuh. So dia akan berulang balik dan dia akan pada pendapat aku dia akan terus naik. Dan siapa yang nak tunggu, dia boleh menunggu. Even though korang tengok harga rumah murah. Dulu harga rumah murah, aku ada klien yang membeli rumah sebelum tahun 1990 ni. Aku baru je jualkan rumah dia. Masa tu dia beli dalam 7,000 8,000 lebih kurang. So hari ni dia jual pada harga 50,000. Of course rumah tu condition memang teruk gila. Memang pintu tingkap semua dah tak ada, wiring, piping semua tak ada. Masuk dalam, pintu tak kunci dengan tai kucing dan sebagainya. Itu pun boleh jual 50,000. Beli pada harga dalam 7,000. So kalau rumah tu cantik, dia boleh go up to 100,000. Sebab last time aku check masa tu, value rumah dia 90,000. Market value, aku check dengan valuer, 90,000. Beli 7,000, market value 90,000. Tapi kenapa dia jual 50,000? Sebab condition rumah dia sangat teruk, yang mana owner yang membeli tu dia perlu keluarkan kos untuk buat semula rumah tu lah. Kurang-kurang pun 20,000 juga. So that is a unique situation yang kita pun kadang-kadang kalau kita beli pun, nak beli macam tu, kita kena keluarkan kos yang banyak. Kalau kita ada cash yang banyak tak apa. Tapi kalau tak ada, beli je rumah macam biasa, and pada aku korang tak rugi pun. Sebab contohnya dekat Pasir Gudang, Taman Tanjung Puteri, aku check transaction dia dalam 10 tahun lepas. Sekarang masa tu aku jual satu rumah ni dalam 2020. So kalau pada tahun 2010 dalam 100,000 lebih. 2020 dia dah jadi 300,000 lebih. So dia naik sekali ganda. So korang boleh faham sendiri, dan korang boleh buat research sendiri, berbaloi ke tak untuk korang melabur dalam pelaburan hartanah. And of course akan ada yang cakap ada ramai yang terciduk, rugi, rumah kena lelong dan sebagainya. So korang kena faham kenapa perkara-perkara ni boleh berlaku. Sebab sebelum dia membeli, dia tak buat study yang betul-betul. Contoh dia beli untuk buat investment, dia nak buat rental, tapi dia beli dekat kawasan yang orang tak nak menyewa. Ataupun dia beli dekat kawasan yang banyak landed, tapi dia beli high rise. Contohnya macam Johor ke kan, ataupun dekat tempat-tempat yang jauh lagi daripada pusat-pusat bandar, pusat-pusat perniagaan. Tapi kalau macam KL, korang memang dah tak boleh jumpa landed. So high rise is the option korang boleh ni lah. Sebab kalau landed, gila bapak berjuta harga dia. So tempat-tempat macam tu orang tumpuan pekerjaan. So orang ramai nak bekerja dengan pendapatan dalam sekitar 2,000 ke 3,000 lebih kurang. Takkan dia orang nak membeli kan. And of course dia orang akan menyewa. So that is the one of the right strategy lah sebelum korang membeli. Nak beli bukan main beli je, and korang kena ada strategi. Korang nak buat rental ke, korang nak buat homestay ke, dan korang nak buat apa. Dan korang kalau nak buat korang execute strategi korang tu, korang kena tengok tempat ni sesuai untuk aku buat apa kan. Kalau dekat area KL mungkin sesuai untuk kau buat room rental. JB mungkin kau sesuai buat room rental, tapi ada tempat tak sesuai buat room rental sebab harga sewa satu rumah lebih murah. So korang kena tengok strategi korang, dan korang kena buat study sikit. Basically macam tu. Tapi kalau korang membeli tanpa buat study dan main beli je, of course kalau terciduk tu that is like tak boleh nak cakap apalah kan. Tapi adakah disebabkan ada beberapa pihak yang terciduk, bermakna kita tak boleh membeli rumah kerana risau kita pun akan terciduk? No. Korang boleh beli dan korang kena buat study dulu. And of course contoh macam rumah aku, even daripada first PKP pun masih ada lagi orang menyewa. Dan hari ni penyewa minta extend sikit. Sebelum penyewa tu keluar, dah ada orang contact untuk nak sewa lagi. Itu contohnya. Dan masa first PKP, aku assume habislah dengan tak boleh jual rumah. Kerja ramai, bisnes gulung tikar, kerja ramai yang kena buang dan sebagainya, confirm orang tak beli rumah.
Surprisingly, korang boleh tanyalah sesiapa kawan-kawan korang yang REN, Real Estate Negotiator, perundingan tanah. PKP pertama memang gila-gila, orang berebut nak beli rumah. And memang kau-kau, first PKP je ramai orang contact. Cuma beza dia PKP kali ini, ramai juga orang nak beli, tapi beza dia kita tak boleh nak menjalankan ataupun nak selesaikan urusan tu sebab pejabat lawyer tutup, pejabat tanah tutup, and of course kita rent pun tak boleh nak keluar. So itu je, tapi orang nak membeli. Orang memang nak membeli rumah pada ketika ini. And pada mereka yang rasa nak tunggu, korang boleh tunggu. Pada mereka yang rasa tak sesuai, jangan beli rumah sebab loan 30 tahun dan sebagainya pun okey. Korang tak perlu beli rumah. Ini cerita pada orang yang tertanya-tanya, bolehkah aku nak beli rumah? Sebab again, kalau korang tengok poster ni, okey, apa yang terjadi sebenarnya dekat 2008 ni adalah US dia memang mudah gila nak bagi loan buat rumah. So siapa-siapa yang boleh bagi payslip, tak kisahlah dia buat-buat ke apa benda ke, dia kerja apa pun, yang low income punya pekerjaan pun, dia boleh beli rumah sampai 3-4 buah rumah dengan mudah. So itu yang US buat, dan apabila terlampau ramai orang membeli dan tak ada orang boleh nak menyewa, owner dah mula tak boleh nak dapat income daripada sewaan, dia dah start tak bayar bulanan rumah. Akhirnya satu demi satu NPL ataupun non-performance loan, satu demi satu tak boleh jual, dan satu demi satu rumah kena foreclose ataupun kena lelong dan sebagainya. So yang itu yang drop di ekonomi. Tapi Malaysia tak kisahlah daripada sebelum PKP 1, 2 dan 3, adakah senang korang nak buat loan? That is the best part yang aku tanya tau semua yang otak-otak tanah, korang tak risau ke bubble ni? Kata bubble apa? Cuba korang cuba kau kaji betul-betul balik kan. So aku try lah buat due diligence, aku buat study sendiri. Okay, one of the best reason kenapa Malaysia tak affected 2008 ni, antara dia sebab kita tak senang nak buat loan. Dan bagi mereka yang membeli rumah untuk sewakan, ada yang kata tuduh kapitalis dan sebagainya. Pada aku tak. Pada aku mereka adalah penyumbang kepada ekonomi dan membantu masyarakat. Sebab apa? Bagi mereka yang susah untuk mendapatkan loan, contohnya pekerjaan yang gaji cash dan sebagainya, memang tak boleh nak buat loan, tapi memerlukan rumah. So of course korang kena cari rumah sewa. Bayangkan kalau tak ada investor yang membeli rumah untuk disewakan, semua beli rumah untuk beli duduk je, yang tak boleh beli rumah ni nak duduk mana? So dia saling melengkapi. Tapi again, persepsi ni terpulang pada korang. Kalau korang kata yang membeli ni kapitalis, aku tak boleh nak alang lah. Sebab itu korang punya judge kan. Sebab dan mereka yang buat investment ni sebenarnya dia orang membeli rumah pada rumah yang harga 300,000 ke atas pun. Dan rumah ni rumah yang banyak di pasaran. Kalau rumah murah pula, dia ada syarat-syarat yang ketat lain pula. Bukan syarat nak loan dengan bank, tapi syarat dengan SUK contohnya. Setiausaha kerajaan negeri kan, nak SUK perumahan tu, nak dapatkan rumah murah tu bukan senang. So Malaysia ni dia ada satu sistem yang kalau rumah murah tak semua orang boleh beli. Gaji lebih sekian-sekian tak boleh membeli. Lepas tu even though gaji lebih dan sebagainya, korang nak beli rumah, korang kena tengok pula loan korang. Kalau loan tak lepas pun tak boleh. So bank akan betul-betul tapis. Mereka yang layak dan bank confident orang ni boleh membayar pinjaman, okey dia dapat. Tapi kalau bank rasa risiko tinggi untuk memberikan pinjaman pada that individu, bank tak bagi loan, dia tak boleh beli rumah, melainkan dia kena beli cash dan sebagainya lah. So that is the best part in a Malaysian system, yang mana dia punya sistem untuk membeli rumah tu tidak mudah. Tapi kalaulah dia mudahkan, ramai orang boleh beli rumah, dan kemudian ramai pula tak boleh bayar, itu yang akan jadi collapse. Tapi disebabkan mereka yang boleh beli rumah, katalah tak ada penyewa pun, mereka boleh bertahan, ataupun mereka ada holding power on the negative cash flow. And of course bila jadi PKP ni,
government bagi pula moratorium. So alhamdulillah lah, macam aku ambil. So tak perlulah bayar rumah daripada moratorium yang pertama tu. Aku dapatlah benefit from the moratorium itself. Dan of course, the best part is the interest rate. OPR turun, interest rate ataupun interest untuk korang meminjam tu turun, dan aku nampak perbezaan dia. Kalau sebelum tu dia macam aku sendiri, sebelum tu monthly installment aku dalam 2000 lebih, 2200, turun 1008, turun 1002, lebih kurang macam tu. So interest rate ni pun turun. So beli rumah macam biasa, tapi harga rumah tu yang monthly commitment tu yang turun. So itu je lah yang aku boleh share dengan korang. Kalau korang tertanya-tanya patut ke ataupun boleh ke beli rumah time-time macam ni, aku rasa this is the best time to buy. Sebab tak semua orang boleh membeli. Pada mereka yang boleh membeli, this is the best time to buy. But before you buy, make sure you make a study. Pastikan korang dah check betul-betul. Korang dah tengok objektif korang nak duduk sendiri ataupun korang nak buat investment. Nak buat investment, apa strategi korang, macam mana cara korang nak buat, adakah tempat tu boleh meet dengan korang punya strategi. Dan contohnya nak buat room rental tapi kawasan tu kilang pun tak ada, pusat perniagaan utama pun tak ada, sekolah asrama apa semua, universiti pun tak ada pun, janganlah. So korang kena buat study korang. Lain daripada tu, selamat membeli rumah lah. Okey, dan kalau korang rasa membeli rumah ni hutang yang sangat membebankan, panjang dan sebagainya, again, this is an option. Tak nak beli, korang tak perlu beli. Dan mereka nak membeli dan mereka nak sewakan, pada aku, korang pun menyumbang dan membantu dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Sebab korang memberi peluang kepada mereka yang belum boleh membeli untuk menyewa dan menikmati untuk ada rumah. So sewa ke beli ke, pada aku tak ada masalah, sama je, as long as dia sesuai dengan kemampuan korang. Okey, itu saja. Assalamualaikum.